Something do badali, oh badali dali. Hi, hello, welcome to Lini Tube. Okay, hari ni kita nak tengok satu horror movie yang penuh dengan suspense dan thriller. Okay, nama movie tu Drag Me to Hell. Okay, gambar ni dia dah rilis dalam 2009. Okay, jalan cerita dia, ada seorang ayah dengan mak bawa anak dia ke rumah witcher. So witch ni dia pandai keluarkan hantu ataupun yang orang dah curse, dia pandai keluarkan benda-benda tu daripada badan. So dia bawa budak lelaki kecil tu masuk dalam rumah. So dia baru nak start ritual semua. So tiba-tiba dia dengar bunyi ada orang cakap-cakap, lepas tu dengar macam angin-angin masuk. So dia dengar macam tu, tiba-tiba yang orang nak baca ritual dengan mak bapak dia tu semua kena pukul. So budak kecil tu yang tengok benda ni, dia lari mai ke depan. So dia jatuh daripada atas, dia jatuh ke bawah. So ada 2-3 tangan keluar daripada lantai. So dia bawa budak tu masuk ke dalam. So semua orang terkejut, macam mana ni. Lepas tu dia orang last sebelum scene tu nak cut tu, witch tu dia beritahu mungkin dalam masa yang akan datang kita akan jumpa lagi benda ni. So lepas 40 tahun 30 tahun macam tu, kita punya heroine bagi anti. So kita punya heroine nama dia Christine. Okay, dia ada seorang boyfriend Clay. So kebetulan Christine kita kerja dekat satu office yang berkaitan dengan loan semua ni. So dekat situ dia ada dapat seorang customer dia Ganesh, Mr. Ganesh. Dia adalah seorang tua, dia ada penyakit, macam-macam penyakit. Dia punya gigi, dia punya mata, semuanya memang orang kata macam, kalau kita orang tengok pun mesti geli lah dengan keadaan, dengan gigi dia, dengan ayat dia semua keluar melendeng-lendeng. So lepas tu dia kata, Encik dah apa? Dia tanya saya dia nak extend dia punya loan sebab 2-3 bulan dia tak ada bayar sebab dia bazirkan duit-duitnya untuk buat mata lah, tengok gigi lah, apalah. So dia tak ada masa, so dia nak minta extend lah untuk 2-3 minggu. So dia pergi beritahu dekat bos. So bos dia kata itu keputusan you yang ambil ke Tama, itu you punya decision. So dia tengok, okay, kita kena ambil decision. So dia secara profesional lah kot. Dia kata, okay, I tak mau, I tak boleh buat. So you carilah orang lain. So dia cakap macam tu. So orang tua tu dia kata, kenapa you cakap macam ni? Saya ada rumah tu saja, saya nak pergi mana kan? Dia sedih lah dia kata. Lepas tu dia kata, tak boleh, I tak boleh buat apa. Selalunya dia tak buat macam tu, tapi dia kena, bila bos dia kata you kena ambil keputusan sendiri. So dia berlagak, dia tunjuk dia punya attitude. Dia kata, oh sorry, I tak boleh buat. Okay, dia cakap macam tu. So orang tua tu dia kata, selama ni saya tak pernah beg dekat siapa pun, tapi first time saya merayu dekat you, tolonglah. Dia melutut kat depan perempuan tu, kita punya heroine, dia merayu, dia kata tolonglah saya, tolonglah. Yang kita punya heroine pula, dia terkejut. Dia nak buat benda tu secara profesional, tapi dia tak sangka jadi macam tu. Dia terkejut. So dia call security semua datang. So bila security semua datang, orang-orang sekeliling semua tengok. Bila tengok tu, orang tua tu jadi marah lah. Dia kata, oh you dah memalukan saya, dia jatuhkan maruah saya. Saya merayu dekat you tapi you menjatuhkan maruah saya. Okey, tak apa. Sambil marah tu, security bawa dia keluar. Okey, lepas tu heroine kita pergi jumpa kita punya boyfriend lah. Dia punya boyfriend nama Clay kan. So sebelum dia pergi sana tu, cik tolong fokus, tolong dengar scene kat sini. Dia ambil satu envelope warna putih, dia ambil coin, dia masuk ke dalam envelope tu, dia pergi bagi dekat boyfriend dia sebab boyfriend dia suka kutip, collect shilling-shilling ni dia suka simpan. So dia bagi dekat boyfriend dia. Lepas tu makan lunch semua tu, dia balik. Habis tu pukul 10 lebih baru dia habis kerja. So waktu dia pergi ke kat parking dia, tak ada orang, semua tengah, tak ada orang, sunyi sepi. So waktu tu dia tengok kereta orang tua tu ada depan kereta dia. Dia terkejut macam mana, sebab pagi tadi dia tengok dia balik, macam mana dia boleh masuk dalam parking. Okey lah, no problem. Dia pergi ke depan kereta dia dan nak buka pintu. Waktu dia dengar macam suara-suara, macam suara-suara ada orang cakap lah apa. So dia cepat-cepat buka pintu, dia masuk dalam kereta. Dia masuk dalam kereta tu, tengok perempuan tu, orang tua tu memang duduk dalam kereta dah. Yang budak perempuan dia terkejut dah. Lepas tu perempuan orang tua tu dia kata, you dah shame on saya takkan lepaskan you. Lepas tu dia cekik kepala leher perempuan tu, dia cekik daripada kat situ ada jadilah insiden lawan lah, tumbuh lah, apa lah semua. Tapi heroine kita tak berdarah langsung, walaupun kena cermin, kena pecah pos, tak ada darah langsung pun. Yang kita punya orang tua tu yang kena cedera. Sebab heroine kita ambil stapler, kena stapler mata dia, dahi dia, apalah. So last orang tua tu ambil button dalam salah satu dekat baju dia ambil, dia curse, dia baca apa-apa benda lah, dia baca dan dia bagi balik dekat budak perempuan tu. Lepas tu dia letak dalam tangan, so dia simpan. So waktu tu kita punya heroine dia pengsan. So lepas dia buka mata tu tak ada orang kat situ, dia report polis. So polis semua datang dan kebetulan dia punya boyfriend pun
datang. So dia datang tu, dia calm down lah, tak ada apa, semua okey lah, tak ada apa. So sambil jalan pergi ke kereta, so waktu tu dia tengok ada satu kedai lah. Kedai tu dia buat macam tu baca ramalan hidup, apa dalam future, apa yang akan datang semua. So tiba-tiba dia teringin benda tu, dia nak tengok. So boyfriend dia kata, takkan you dah percaya benda-benda karut ni? Dia kata, I percaya, I nak tengok, I nak pergi tengok juga. So dia kata, okey lah, jom. Lepas tu masuk dalam, dia orang start baca dia punya future. Lepas tu dia kata, you kerja kat tempat yang ada berkaitan dengan duit kan? Dia kata, betul. Lepas tu dia kata, ada tak you hilang satu benda dekat you punya badan? Dia kata, tak ada lah. Ada benda you menghilangkan? Dia kata, tak ada. Lepas tu dia kata, tak. Dia pegang-pegang tangan dia, lepas tu dia pusingkan tangan dia, kata dekat situ ada satu button tapi hilang. Waktu tu baru dia pasal, dia kata, betul, yang ni orang tua tu yang ambil. Lepas tu dia cakap, apa tadi, bagi balik kat saya. Lepas tu boyfriend dia kata, lah benda ni biasa je, dia selalunya cakap ke orang ni, benda tu juga dia cakap kat you. Lepas tu boyfriend dia kata, tak ada, sebab memang perempuan tu ambil button saya memang tahu. Lepas tu dia kata, okey lah, tak apalah. Lepas tu orang yang baca ramalan tu kata, you kena curse, saya tak boleh tolong, you punya curse ni memang dahsyat, saya tak boleh tolong. Dia suruh keluar, dia kata, saya tak mahu terima duit, you nak duit you return ke, saya bagi balik, tapi saya tak mahu duit you, tolong balik. Dia jadi takut. Dia kata, cakap lah apa ya, kenapa you je macam ni, kenapa, ada apa-apa tak kenakan saya ke? Dia kata, tak ada apa yang tak kena, you balik, you keluar, just keluar daripada sini. Dia tak mahu, saya tak mahu tengok muka you, tolong keluar. So kawan boyfriend dia kata, tak ada apa, dia saja baca ramalan kot. Dia kata, kalau betul kenapa dia tak mahu terima? Dia kata tak mahu terima, tapi last dia terima juga kan. So boyfriend dia cuba convince dia lah. So balik rumah sebelum tu, boyfriend dia balik rumah dia. So tengah-tengah siap nak masak tu, tengah dia pergi dapur tu, tengok dia punya barang-barang dekat dapur tu semua bergerak-gerak. Lepas tu dia tengok ada bayangan dekat luar tu, dia jadi takut. Lepas tu dia call dia punya boyfriend, suruh teman malam tu. So waktu malam tu, hari tu dia spend dengan boyfriend dia. So pagi tu dia bangun, dia masuk kerja macam biasa. Lepas tu dia dapat satu panggilan daripada rumah kat Mr. Ganesh, yang orang tua tu dapat tahu kata dia meninggal dunia. So dia pergi kat sana, dia pergi tengok body Mr. Ganesh tu, dia jadi macam seram. So dia jalan-jalan pergi ke depan tu, macam mana tu dia terkena kerusi, dia jatuh, dan dead body Mr. Ganesh tu jatuh atas badan dia, terkeluar lah liak-liak dia, macam lendiak-lendiak tu kat muka dia. Tak boleh tengok lah benda tu. Lepas tu orang-orang sekeliling tu, dia ambil dead body dia, masuk dalam keranda. Lepas tu dia lari keluar daripada sana. Lepas tu dia jadi tak selesa, dia sambil fikir, kot lah sebab saya ke Mr. Ganesh dah mati ke apa. So waktu dia keluar tu, dia balik rumah, dia fikir macam mana saya nak settle benda ni. Dia tak boleh duduk, dia tak boleh buat kerja, dia jadi tension, dia jadi stress. So dia patah balik, dia balik ke tempat yang dia baca ramalan tu, dia tanya, ada benda follow dia, so ada apa-apa benda untuk kita nak settle benda ni. So orang tu kata, you kena bunuh apa-apa, maksudnya binatang ke apa ke. Dia kata tak boleh sebab dia vegetarian. So dia kata tak, you kena buat juga, kalau tak benda tu akan bagi you buat juga. So dia balik rumah balik rumah tu, dia tengok dia punya anak kucing. Dia tengok anak kucing, dia tak tahu nak buat apa, dia nak selamatkan nyawa dia bunuh anak kucing tu. Lepas tu dia tanam tu. Lepas tu dia punya boyfriend Clay tu datang kat rumah untuk ajak makan dinner. So dia bawa pergi kat rumah dia, makan dinner semua tu. Lepas tu dia balik tu. Lepas tu dia kata, saya tak boleh dengar, saya tak boleh duduk kat rumah sebab saya dengar macam-macam bunyi. So okey, lepas tu hari kedua tu dia pergi ke tempat kerja. So waktu dia dapat satu panggilan, so sambil sembang-sembang tu, tiba-tiba hidung dia berdarah, jatuh dekat kertas atas paper tu. So dia terkejut, dia nak lap tak boleh lap. Lepas tu bila dia tutup hidung dia, terkeluar darah dari mulut, macam buka pipe tau. Kena dekat bos dia, dekat kawan-kawan dia, semua terkejut. Dia lari ambil beg, dia kata aku nak balik. Lepas tu dia lari masuk kat rumah. Dia balik tu, dia cari orang yang baca ramalan. Dia kata, you bunuh apa-apa binatang boleh jadi settle, tapi tak boleh juga, saya nak buat macam mana. Dia baling meja kat sana, dia baling macam rumah dia pula, dia baling semua. Lepas tu orang yang baca ramalan tu kata, you ingat benda you bunuh tu boleh settle ke tak boleh. Saya kenal seorang ketua bomo yang memang terkenal, tapi banyaklah duit you kena keluar. So dia tanya berapa, dia kata 10,000. Okey, tak ada masalah, you arrange benda tu. Tapi kawan kita ni memang tak ada duit langsung, tapi dia nak buat juga. So dia balik sambil nangis tu, dia ambil satu beg besar, dia ambil semua benda. Dia ambil plier lah, ambil kasut ni, rantai lah, beg, barang-barang kemas dia semua, dia masuk dalam beg, dia pergi jual. Tapi tak sampai 300 pun. Dia dapat dalam 300 something tu je dia dapat. Tapi yang kawan ni dia minta 10,000.
tak dapat tercapai. Sampai balik rumah tu sambil dia nangis tu makan aiskrim. Saya tak dapat ni, saya nak buat macam mana ni, saya nak buat macam mana ni, tak boleh buat apa ni. Sambil dia nangis tu boyfriend dia datang. Boyfriend dia kata, kenapa you nangis ni, saya dah settle dah duit you tu, so you just follow je you punya ritual. Lepas tu dia tanya, kenapa you buat benda tu? Sebab saya pernah janji kat you kan, awal-awal saya jumpa you, saya akan jaga you sampai saya mati. So saya buat. Saya tak percaya benda tu, tapi you percaya. So saya just pay dah, you just buat je apa you nak. So dia kasi tu adalah, dia orang hug lah, dia orang kiss lah, okey lah, biasalah tu. Okey, lepas tu dia orang lepas tu boyfriend dia hantar dia dekat rumah orang tu. Ingat lagi tak orang perempuan yang dia kata lepas ni kita akan jumpa lagi. Perempuan tu lah yang nak face benda ni sekali lagi. So duit yang depa bagi 10,000 tu, dia beli kambing lah, dia beli tuala lah, dia beli pisau lah, apa benda lah, parang lah dia beli. So dia kata bila Atma, maksudnya dia punya Mr. Roh punya Ganesh punya roh datang, you terus ambil tangan saya letak atas kepala kambing ni. Okey, dia kata okey. Lepas tu dia kata yang perempuan Tobomo tu dia kata dekat assistant, bila roh Mr. Ganesh masuk dalam kambing ni, you terus sampai parang, you terus kerat dia punya kepala tu, kena putus. Lepas tu okey, tak ada masalah, kita buat. Lepas tu dalam 10 minit dia baca apalah benda lah, dia nyanyi sikit. Lepas tu dia orang invite dia punya Mr. Ganesh punya roh. So dia datang lah, dia punya roh datang. Lepas tu dia ambil tangan tu letak atas kambing tu. Lepas tu kambing tu cakap lah, oh you dah tipu saya, you memang jahat lah, macam mana you tipu saya waktu saya punya loan, macam tu juga you buat. Dia cakap lah macam dengan dia punya suara tu. Lepas tu Tobomo punya assistant ambil parang setengah-setengah, dia nak main kerat. Waktu dia nak kerat tu, kambing tu terlepas tu yang Cik Ganesh punya roh tu terkeluar, dia masuk dalam badan dia punya assistant. Masuk dalam tu dia terbang lah sambil menari lah, apa benda lah. Lepas tu dia kata, you memang perempuan jahat lah, you memang betina, kurang ajar lah, you memang penipu lah, apalah, dia marah. Lepas tu dia cuba lari pun, kita punya hero cuba lari dari sana tapi tak boleh lari. Lepas tu yang baca ramalan tu, orang tu dia pergi kejutkan tu Bomo tu, dia kata tolonglah buat apa-apa. Lepas tu dia baca apa ayat semua. Roh Mr. Ganesh tu keluar daripada assistant dia. So dia masuk ke atas dinding, dia keluar. Lepas keluar aja yang orang yang Tobomo yang besar tu meninggal dunia. Lepas tu yang heroin kita pula, dia kata okey dah tak apa, dia dah meninggal, dah sedih lah saya, tapi macam mana pun akhirnya dia dah keluarkan benda tu dah mati. Lepas tu orang yang baca ramalan feature tu dia kata, you dah salah faham, untuk sementara ni saja dia keluarkan, yang ni hari kedua, besok dia mesti akan datang cari you untuk bawa you pergi ke hell. So dia kata macam mana ni, you dah kata dah settle, memang settle, dia settle untuk waktu ni saja, dia tak habis lagi. Lepas tu dia kata, you ada bawa dah button tu? Dia kata ada. Okey, you keluarkan button tu. Lepas tu ingat, dia ambil sampul surat warna putih yang sama sebiji macam dia bagikan boyfriend dia. Dia ambil sampul surat tu, dia ambil dia punya buat button tu, dia masuk dalam tu. Lepas tu orang yang baca ramalan dia kata, you pergi bagikan siapa-siapa saja, you, orang yang you tak suka ke, orang yang sakit, you bagikan siapa saja. You katakan you bagi gift ni, you lah owner kepada benda ni. Lepas dia kata, you bagi je benda tu, dia punya dia punya curse semua akan masuk ke orang tu. Dia jumpa ramai orang, dia tengok orang sakit, dia try bagikan ramai orang, tapi dia tak boleh, dia tak sampai hati. Heroin kita ni seorang yang baik, dia tak sampai hati buat benda tu. Dia nak bagi orang lain mati, dia tak sampai hati. So dia fikir-fikir, dia nak buat macam mana ni, aku nak buat macam mana ni, I nak selamat, I nak keluarkan benda ni, tapi I nak bagi kat siapa pun tak boleh ni. Macam mana ni, dulu fikir-fikir tu, dia tengok gambar Miss Ganesh kat newspaper sebelah dia. Dia kata, perempuan ni yang bagi kan, aku pergi bagi balik kat dia. Dia pergi ke tempat dia tanam tu, kat tu, dia buka dia punya keranda. Waktu keranda dia buka, setelah ambil dia punya tu, hujan pun waktu tu lah lebat. Dia buka dia punya Mr. Ganesh punya mulut, dia buka, dia kata, I'm the Christian, I give back the curse button to you back. Dia cakap macam tu, dia bagi balik, dia masuk, dia sumbat dalam mulut. Lepas tu dia naik balik atas semua tu. Dia pagi-pagi tu, fresh, new day, new life, dia punya thoughts lah. Then dia kata, okay, hari ni kita nak pergi jumpa kita punya boyfriend dekat 7.30. Dia pernah pergi satu trip. Okay, dia dengan happy je, dia main-main tu, tengah masuk dekat train station tu, dia tengok ada satu kot warna biru. Dia kata, okay, cantik, kita nak beli. Ini kita punya hari yang beautiful day, kita kena start. So dia beli kot tu, dia pergi ke boyfriend dia, jumpa dia seronok. Dia pergi tu, dia choose semua. Dia kata, saya nak cakap satu benda kat you. Sebenarnya saya hari tu, bos saya bagi keputusan, suruh ambil saya yang kena ambil keputusan, tapi saya yang tak bagi peluang dekat Miss Ganesh untuk extend dia punya loan. Saya yang kata tak boleh, kalau saya bagi extend untuk dia 3 bulan, mesti Mr. Ganesh masih hidup lagi.
So saya rasa menyesal lah benda tu. So dia punya boyfriend kata, okay, no problem dear, it's okay, no problem, you are good person, something. Dia cakap macam tu lah. So lepas tu dia kata, you nampak cantik lah hari ni. Lepas tu kita punya heroine sejuk lah. Dia kata, kau macam mana saya punya kot lah apalah. Dia kata, waktu dia orang tengah sama-sama tu, lepas tu boyfriend kata, ada benda lah I nak bagi kat you, I lupa lah. Ni, you ingat lagi tak Miss Kanish bagi satu benda kat you ni. Dia ambil pula sabun seluar putih tu. Dia tengok sabun seluar putih tu, dia memang terkejut. Sebab dia dah settle, tiba-tiba dia tengok sampul surat tu. Waktu tu muzik time tu yang main point, depa bagi muzik tum-tam. Dia buka-buka, dia tunjuk ni, button ni ingat lagi tak Miss Kanish bagi kat you. Dia jadi, oh my god, kenapa you bawa balik benda ni? Oh my god, what happened? Why you bring this button to me again? Sambil cakap tu, sambil dia emotional tu, dia dah lari. Dia dah lupa dah, dia belakang tu ada track train tu. Sambil dia terkejut, dia nangis tu, dia jalan-jalan tu, dia jatuh dalam track tu. Boyfriend dia kata, oh my god, jangan bergerak. Dia nak pergi tolong dia, tak dan tengok train dengan lajunya dia train. Tiba-tiba di tempat dia jatuh tu, 2-3 tangan kelak dari kat situ dengan api semua. Dia tarik dia masuk ke dalam tu dia dengan bunyi kat situ. Train pula laju, toing, zoom. Potong habis, dia masuk ke dalam tu boyfriend. Benda tu jadi depan boyfriend dia memang terkejut, dia macam terkejut. So dia orang habiskan ending tu memang secara dahsyat dengan orang siapa pun tak sangka. Saya tengok gambar ni 2-3 kali saya sendiri, oh my god. Saya just follow dia punya emotional tu, memang dahsyat. Memang saya, oh my god, memang one of my favorite movie lah. So you all pun tengok movie ni, mesti all akan suka, mesti all akan feel macam yang saya feel. So jangan lupa untuk comment you all punya idea dekat comment box. Okay, so jangan lupa untuk subscribe LiniTube dan tekan bell button yang kat bawah tu. So jumpa you dalam next video. Bye bye. Something do badly. Oh, badly down.